Okey, sekejap lagi kita mulai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pagi ni di hari Jumaat. Waalaikumsalam Mak Lang. Ya. Apa khabar? Waalaikumsalam Kartini. Alhamdulillah. Ya, nak belajar, kena semangat. Kita kalut sikit dekat Meru ni, tak ada air. Tiba-tiba bangun tak ada air tadi. Subuh tadi ada, lepas tu tak ada air. Tapi apa-apa tetap ceria lah. Nurul memang tak ada spare air sebab tak ada pemberitahuan ke Nurul yang miss tak tengok. Okey, tapi tak apalah. Apa-apa pun kita bersyukur kan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama ala ali Ibrahim. Okey, pagi ni Nurul dapat kabar duka cita salah seorang sahabat kami yang sama-sama belajar dulu. Bukan sama-sama belajar lah, dia senior. Baru lagi 2 hari lepas beliau bertanyakan khabar kami semua sekeluarga di sini dan pagi ni beliau dah tak ada. Al-Fatihah buat Ustaz Daud. Semoga Allah menempatkan beliau bersama orang-orang yang solihin. Nyupi Mi Amir nak tanya untuk buat pola guna ketan minyak ke? Tak perlu, tak sepatutnya guna ketan minyak ni. Nurul nak tunjuk je. Okey, guna surat khabar lama pun tak apa. Guna surat khabar lama pun tak apa. Tapi kalau Nurul guna surat khabar lama, susah sikit kan? Sebab Nurul nak tunjuk dekat video ni. Jadi nanti garisan dia tak nampak. Kalau Nurul sendiri, kalau untuk potong baju customer, Nurul guna surat khabar lama je. Waalaikumsalam. Kalau Nurul potong, Nurul sambung-sambung. So kita gunakan seletip. Kita akan sambung-sambung lah. Nak jimat kan, beli je surat khabar lama-lama tu. Ataupun hari-hari kita beli surat khabar kan, kita simpan je. Yang ini hanya untuk tutorial lah. Nurul nak tunjuk. Sebab kalau memang sengaja hari tu Nurul beli banyak. Beli 50 keping. Memang saja nak buat video untuk sahabat-sahabat semua. So kalau Nurul guna paper lama tu memang tak nampak kan. Okey, akan buat pening. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan terus mula. Tolong share bagi sahabat-sahabat yang lain nampak kan. Jadi kita boleh kongsikan ilmu di pagi yang mulia ni. Okey, ni Nurul dah buat satu lagi pola. Buat satu lagi pola ukuran yang normal. Ni ukuran Nurul lah. Okey, ukuran Nurul. Jadi Nurul nak tunjukkan dua perbezaan lah. Kenapa nak buat baju kurung pesak je pun tapi pelik kan. Macam susah je. So yang semalam tu, ini ada dua pola. Saja Nurul belum gunting. Nurul saja tak gunting dulu. Yang ini yang semalam tu sangat banyak dia punya contengan dia. So Nurul dah pusingkan belah sini. Nurul dah pusing. Sebelum gunting kita ulang kaji sekejap ya. So ini ada dua pola. Ada dua pola dengan dua jenis. Okey, ini ada dua pola dengan dua jenis ukuran yang sangat-sangat berbeza. Yang ini punggung dia besar sikit, yang ini perut dia besar. Okey, ini ada dua. So yang ini yang pertama lah. Yang ni yang pertama, dia punya ukuran dada.
pen. Okey, yang ini dada 39, pinggang 36, punggung 42. Okey, yang ini dada 39, bahu 15,5. Dada 39, pinggang 36, punggung 42. So kita dapatkan pola baju kurung dia macam ni. Okey, dia normal. Dia normal sebab dia punya pesak bawah dengan atas dia tak jauh beza dia. Okey, yang ini tetap bahu bagi 2. Kemudian ni dada. Dada bagi 4 campur 1. Kemudian ni punggung bagi 4 tambah 1,5. 1,5 atau 1 suku. Tapi Nurul selalu ambil 1,5 lah. Sebab orang baju kurung dia memang nak longgar. Okay. Ini Nurul hanya buat ulang kaji je dari, sebab pola dia Nurul dah tunjuk semalam. So bahu dia 15,5. Jadinya 3 suku. Okay. Ini dia punya ni. Kita ambil garisan terus sampai ke bawah. Okey, kemudian dia punya dada bahagi 4 campur 1. Bagi 4 campur 1. Dada bagi 4 39 bagi 4 7 3 9 3 suku. Okey, campur 1. Sesiapa yang belum faham lagi, boleh nanti tengok balik video Nurul yang malam tadi yang kita dah buat pola tu, dalam lebih kurang dalam 50 minit tu. Boleh share, boleh tengok ulang-ulang. Ini Nurul nak buat ulangan sedikit dan nak tunjuk dah perbezaan dia macam mana. Okey, kemudian ini ke pinggang. Yang ini tak ada buat apalah. Just untuk dapatkan dia nak tahu garisan punggung. Dari pinggang ke punggung kita turun 8 inci. Kita turun 8 inci, kemudian kita buat garisan macam ni. Kemudian punggung bagi 4 42, dia 10 suku, 10,5 campur 1,5 inci. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam puan. Okey, kemudian kita just tarik je dia punya pesak ni. Okey, so yang ni kita abaikan dulu. Kita tak naikkan dulu sebab lepas kita potong nanti baru kita akan tengok. Okey, waalaikumsalam Nurhayani. Okey, selamat pagi. Okey, dekat sini untuk bahagian tangan pula. Bahagian tangan Nurul dah cerita malam tadi macam mana kita nak ambil ukuran tangan, tak nak buang masa. Boleh tengok balik dekat live malam tadi. So yang ini Nurul ambil 8 inci, kita ambil garisan macam ni. Okey, untuk dari garisan bahu ni garisan bahu ni, kita masukkan 3/4. Kita masukkan 3 suku. Kita masukkan 3 suku. Ni kita buang lah nanti. Ini teknik nak dapat tangan yang cantik. Okey. Ini pun garisan badan. Tadi kan garisan badan. Ini untuk nampak lebih. Gambar tak clear? Ya ke? Dekat phone Nurul okey je. Cuba komen, nampak tak? Okey, dekat pola bahagian depan ni, yang dekat bahu ni, gambar tak nampak. Memang tak nampak ke? Okey, nampak tak? Halo Mia, coba komen sikit, nampak tak? Norayu, coba nampak tak? Nampak tak gambar?
okey. Okey. Sekarang Nurul bercakap sorang-sorang je kan. Okey, so dekat bahagian depan, yang ini untuk depan je. Yang ini untuk depan je kita buang, belakang tak payah. Ini Nurul buang sampai bawah. Ini baju Nurul sendiri. Okey. Ini pun nanti kita akan buang, tapi yang belah belakang, belah depan je, belakang kita tak buang. Ini nanti dia yang akan yang dekat sini Yang dekat yang dekat sambungan tangan tu. Sini tak ada baju kurung. Okey, yang ini pesak dia. Okey, yang ini pesak dia kita tak buat apa. Sebab dia tak dia mengganggu, dia macam normal je kan. Normal je. Tapi dekat sini nampak besar. Ini Nurul punya baju tapi tak apa. Yang ini memang Nurul akan kecilkan sikit dekat pinggang. Dekat pinggang kita kecilkan sikit. Kita buang dekat sini. Dekat pesak. Kita ambil dalam setengah inci. Kita buat macam ni. Ni nanti kita buang. Kan? Kita tak nak nampak lebar sangat. Kalau tak masukkan dia, kalau kita tak masukkan, bila baju tu siap kan, yang ini dia akan terjulur. Yang ini kan, kalau tak masukkan yang ini 3 suku, dia yang pertamanya dia dekat sini, bila pakai akan terlebih. Okey, sebab dia 4 segi. Kan, okey. Ni tak apa, tudung Nurul labuh. Badan kita ni dia bukan 4 segi, sedangkan kain ini 4 segi kan. Bila kita potong 4 segi, so nanti dia punya baju bila kita pakai tu, perasan tak dekat sini dia akan berkumpul-kumpul kain tu. Cuba tengok, try pakai baju kurung. Kalau kita potong dia 4 segi, kita tak ada buang 3 suku. Kalau kita tak buang 3 suku, so bila kita pakai dekat sini akan ada lipatan yang banyak dekat tangan. Bila kita letak macam ni tangan okey lah. Kita buat macam ni dia okey. So bila kita letak macam ni, dekat sini dia akan ada banyak. Dia akan ada banyak. Jadi tu yang kita buang. Kita buang 3 suku. Jadi kalau kita letak macam ni tak ada banyak sangat. Okay, Nurul nak tunjuk yang ini. Ini badan baju ni besar. Memang besar badan baju ni. Ni dia punya bahu dalam. Okay, nampak baju dia sangat besar. Sangat besar. Tapi tangan dia tak ada besar sangat. Tangan dia tak ada besar sangat. Dekat sini besar sikit lah sebab kita ukur ukuran yang ni. Okey, kalau apa jadi kalau kita tak keluarkan dia, kalau kita tak ambil dia, okey, bila kita buat baju macam ni, dia okey kan. Kita tak, kalau kita tak buang, tapi bila dia apa macam ni, nanti bila dia pakai, dekat sini dia akan ada lipatan yang banyak. So yang kita buang tu yang dekat sini. Yang dekat sini ini yang kita buang. Dekat sini kita buang. Yang Nurul keruk yang setengah yang masuk ke dalam ni pun ni dekat sini. Ni dekat sini. Kita buang dekat sini, kita buang dekat sini. So dekat atas ni sebenarnya badan kita ni taklah besar 4 segi macam ni kan. Badan kita bukan gini badan 4 segi. So dekat sini ada lekuk, dekat sini ada lekuk. Jadi kalau kita tak buang tu dia akan ada lebihan kain. Lebihan kain tu tak cantik. Okey. Tolong share dulu nanti jangan WhatsApp lagi Nurul. Dia tanya macam mana. Boleh ulang semua Nurul dah nak tanya, komen dekat sini Nurul akan jawab.
Bukan apa, kadang-kadang kan Nurul bila ditanya tu, bukan semua Nurul akan scroll balik tengok ke atas apa semua kan. Jadi nanti terlepas pandang. Bukan Nurul tak nak jawab, mana yang Nurul nampak tu InsyaAllah Nurul jawab lah. Cuba share dulu, tengok ulang-ulang lagi. Okay, so yang ini kita dah buat macam ni. Dekat ujung tangan ni pun kita masukkan 1/2 inci. Perasan tak? Kadang-kadang ada orang pakai baju kurung kan, bila dia letak macam ni, dekat bawah ni terjulur banyak. Ini dekat sini ngam, tapi bila dekat bawah tu dia sampai ke depan, so kena pegang. Kena pegang sebab dia ada lebihan. So kita bila kita buat baju, dia tak ada lebihan. Kalau kita pergi kenduri tu, dia tak akan masuk tangan baju dulu lah dalam lauk, kan. Kadang-kadang dia tangan baju dulu masuk dalam lauk. Kita nak buat baju tu cantik. Okay. Yang bawah ni Nurul tak potong dulu. Nanti masa kita gunting pola tu baru kita potong. Sebab nanti dia badan yang serong macam ni, bila kita jahit kita akan terbalikkan dia, kita akan letak pada badan. Okey, dia pola macam ni, tapi bila dah siap dia, masa kita jahit dia tak akan jadi macam ni. Okey. Ini yang mana yang Nurul lorek ni, nanti bila kita jahit tu, kita gunting tu, kita akan buang. Okey, yang ini tak ada masalah sebab dia normal, badan kat situ tak ada. Yang ini yang special sikit yang Nurul tunjuk malam tadi. Yang ini yang jenis bonggong besar. Jenis bonggong besar sikit. Ini malam tadi dia punya dada 38. Dada dia 38, pinggang dia 34, bonggong dia 48. Okey, bonggong dia 48. Jadi baju dia macam ni. Sebenarnya kalau kita nak buat terus macam ni, okey je, tak ada apa. Kan? Kita ambil pesak ukuran ini, atas ni 2,5, bawah ni 8 inci, tak ada apa. Dia okey saja. Kalau kita buat macam ni, tetap akan jadi baju. Tapi masalah dia, bila kita buat baju macam ni, orang badan besar lagi nampak besar. Bukan bermakna kalau kita nak kecilkan dia akan menunjukkan susuk tubuh badan orang itu, tak. Tapi nak buat bila dipakai, kalau baju tu selesa ikut ukuran badan, baju tu akan nampak, kita pun selesa nak pakai. Tak ada globok-globok sana sini terlebih-lebih kan. Tak ada, boleh apa. Jadi sebenarnya yang macam ni je pun dah okey. Boleh je kita dah jadi baju. Tak akan, customer tak akan komplain. Ni akan cantik bila jadi baju kita buat macam ni. Punggung dia akan muat, dada dia akan muat, tapi nak lagi baju tu nampak lebih cantik. So ada bahagian-bahagian tertentu yang kita kena buang. Ini bukan semua tailor nak. Saya ni tailor. Okey, saya ambil tempahan. Bukan semua orang akan share benda-benda rahsia. Ini rahsia tukang jahit. Tapi bagi Nurul itu bukan satu masalah. Nurul pun nak orang lain dapat rezeki yang lebih. Nak orang lain itu buat baju yang cantik. Nak pikat hati customer. Okey, walaupun dia buat baju kurung, kita boleh charge lebih sikit. Kenapa? Sebab bila kita buat baju, kita tak sama dengan orang lain. So pada hari ini pertama kali Nurul akan share. Sebenarnya sebelum ni Nurul tak pernah lagi share lah. Ya, rahsia Nurul akan tunjuk basic je. Kalau orang tanya nak dapatkan pesak macam mana. So Nurul akan share benda macam ni je. Yang benda-benda lain itu yang kita buang dekat mana, yang kita tambah dekat mana, kita tak pernah cerita, tak pernah sharing dengan orang lain. Tapi memang niat Nurul nak wakafkan ilmu yang ada pada Nurul. So pada hari ini InsyaAllah Nurul akan berikan semua yang Nurul tahu. Okey, bila kita buat baju macam ni, okey, bukan tak okey, cantik. Tapi kita nak lagi baju tu nampak cantik. So macam mana? Kita nak kecilkan dia sikit. Ini pinggang dia 34. Pinggang dia 34. Kalau kita bagi 4, simpan dulu tu dia. 34 bahagi 4 baru dapat dia 8,5. So dekat mana dia punya kedudukan? Okey, ni 8,5, dia dekat sini je. Okey, ni dekat sini je kedudukan dia punya pinggang. Kalaulah kita tak campurkan 1,5 inci pun masih ada dekat sini. Amin. Terima kasih Mia, doakan Nurul. Okey, so masih ada lebihan
1-3 suku. So bila kita campur semua sekali, bila dah siap baju, tu dia punya pinggang. Ni dalam satu berapa ni? Okey, dalam 12, 24. So 48 inci. Okey. Ya, tak apa, sabar ya, share. Share, simpan, praktis, kemudian bagi orang lain tahu. Tengok, dia punya pinggang itu 34. Dia punya pinggang 34. Hasil yang kita dapat daripada ni jadinya 48. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi memang bila dia pakai baju tu memang macam apa ya, tong drum ya. Memang tak ada nampak bentuk lah. Bukan kita bermakna bila kita nak apikkan macam ni nak tunjukkan bentuk badan dia, tak. Sebab itu pun tak boleh kan. Kita nak buat baju ikut body sangat tu pun saham kita juga. So bila dah keadaan dia macam ni, kita kena bentukkan dia sikit. Kita bentukkan dia sikit. Kita guna pembaris yang ini. Okey. Minta jasa baik, share bagi orang lain nampak. Okey, supaya orang lain pun dapat tahulah. Okey, kita akan gunakan macam ni. Kita akan gunakan pembaris macam ni. Kita terus hubungkan ke sini. Okey, ini tak akan mengganggu, tak akan membuat baju tu nampak kecil, tak. Dia tak akan buat. Okey, yang ini kita akan buang. Okey, nampak tak? Dia baju tu lagi nampak lagi cantik. Okey, bawah ni pun kita akan kecilkan sikit. Kita tak nak dia terlalu kembang. So ini pun kita akan buang nanti. Okey. Ini kita akan buang, so kita akan gunakan yang ni. Apa yang kita buat ni dia tak akan mengganggu, tak akan buat baju tu sempit, tak. Sebab pinggang dia dengan punggung dia sangat jauh. Sangat jauh. Kan? Okey, kemudian bila dah macam ni belum cukup lagi. Masih ada lebihan. So bila dia pakai, baju ni tetap akan ada nampak lebihan dia. So kita buang dekat sini sikit lagi. Kita buang sini dalam 1/2 inci. Ini 1/2 inci. Ini bukan teori dan bukan ini baru first time Nurul buat untuk baju customer. Ini baju anak Nurul, dia umur sekarang dah 24 tahun. So dah sekian lama Nurul buat baju dia, menjadi tak menjadi dan alhamdulillah inilah baju kurung yang Umi dia buat dan alhamdulillah dia sangat-sangat suka dan dah cantik dah pakai walaupun punggung dia agak sedikit besar, tapi bila dia pakai tu dia tak ada bentuk badan. Dia tak ada bentuk badan, tak ada dah nampak cutting badan dia sangat. Taklah dia nampak terlalu besar. Jadi cantik je dia pakai. Okey, ini kita akan buang juga sikit. Kita akan buang sikit. Kemudian dekat tangan ni pun macam yang Nurul cakap tadi kan, kita dekat sini banyak lebih-lebihan. Ini yang kita ambil ni, yang kita buang ni yang untuk bahagian depan saja. Yang kita nak buang yang ini. Okey, yang ini untuk bahagian yang ini. Bahagian dada baju ni kan ada sekeping nanti yang tengah tu. So yang kita akan keruk dekat sini sikit, sini sikit. Dada kita tak kacau. Faham ke apa yang Nurul cuba sampaikan? Okey, ni kita buang. Tapi ni jangan buang depan belakang tau. Kita buang bahagian depan saja. Ni kita buang sikit. Okey, ni kita buang. Yang tangan pun tadi Nurul cakap 3 suku pun kita buang. So banyak benda, banyak yang kita buang dalam baju kurung ni. Banyak kita buang. Bukan kita jahit 4 segi straight, potong, jahit macam tu, tak. Dekat sini pun Nurul akan buang sikit. Yang ni kalau badan ni tak buang tak apa. Tapi buang sikit jugalah. Sikit. Ini Nurul tarikkan terus. Dari sini. Nurul terus turunkan ke bawah lah sikit. Ada mata pen lain tak? Dia ni kepada dia macam ni. So yang ini, Nurul tak nak melengkung macam ni. Nurul akan terus tarikkan dia sampai ke bawah lah sikit. Sampai ke bawah macam ni. Ini tak kacau sebab ini tadi kita ambil ni 1 inci. So kalau kita tolak dekat sini masih ada 3/4. Masih ada 3 suku, dia masih selesa dia pakai. Jangan risau, ni masih ada. Okey. Itu dia akan kejadian dia macam ni.
Memang kita kena buang dia. Okey, kemudian ujung tangan. Ya, salam. Ya, Kak Fauziah. Waalaikumsalam. Rosna, bermakna badan dengan tangan tu kena buang lah ya cikgu. Ya, yang saya lorek tu kena buang. Kena buang. Yang ni, yang saya lorek ni, yang dekat sini masuk ni kena buang. Yang ni 3 suku ni pun kena buang. Ni kita kena buang. Okey, sekarang saya akan potongkan pola ni. Ini nak mencantikkan lah sebab kita customer ni kan badan dia tak sama. Okey, kita potong. Betul tu, kalau memang pelanggan tak lari, memang dia cari walau beribu batu jauh. Ya, betul Siti, betul Puan Siti. Sangat-sangat betul. So sekarang ni kita nak bersaing tu kena dengan kita tambahkan ilmu pengetahuan. Bukan kita nak pergi cari orang pandai ke, nak guna pelaris ke, tak perlu. Tak perlu benda tu semua kan. Kita kena pikat hati pelanggan. Kita kena pikat hati pelanggan. Bila buat baju tu, yang pertamanya kena ikhlas. Jangan ada perasaan, ni baju murah cuma RM30 buat. Jangan macam tu. Kita kena tempatkan diri kita pada posisi customer. Kena tempatkan posisi kita tu pada customer. Kalau kita orang layan macam ni, apa yang kita rasa? Kita kena macam tu. Okey, yang ni kita buang. Kita tanda lah, ni dia punya tangan. So yang ini nanti jangan tersalah potong. Ni kurung pesak apa? Ini kurung pesak biasa. Kurung pesak tradisional tu, pesak buluh tu. Apa orang panggil pesak buluh ya. Cuma Nurul apakan sikit. Nurul modified sikit lah, nak bagi benda tu, baju tu nampak cantik dipakai. Ini Nur Ainun baju biasa, baju pesak biasa. Baju pesak biasa, kurung Malaysia, kurung tradisional. Cuma ini kita buat ikut bentuk badan pelanggan. Yang ni kita potong ikut yang ni kita buang. Sebab kita tak nak dia kembang sangat. Okey, so yang dekat ni pun kita buang. Okey, yang ni pun kita buang. Kan? So dekat sini pun kita dah nampak dah. Yang dekat sini kita jangan buang dulu sebab kita kena ambil dulu yang belakang. Sebab yang belakang dia punya benda ni kita tak buang. Belakang tetap ikut ukuran yang sama. Yang ni yang depan dia kita buang sikit. Okey, nanti jadi dia macam ni. Okey, nanti jadi dia macam ni. So yang ini nanti kalau kita nak kembangkan pun tak apa. Tapi ni kalau tak nak kan nanti bila kita jahit dia akan macam ni. Ikut kan. So tak adalah kembang sangat. Sebab ini kertas. Waalaikumsalam Kak Limatun. Okey, ini bila kita dah jahit, kita akan letak dia macam ni.
Kita lekat macam ni, so akan jadi macam ni kan. Yang ni dia nanti akan kembang macam ni. So dekat sini, bila dah jadi macam ni, yang ini baru kita potong. Okey, yang tadi Nurul masa potong macam ni, yang ini kan straight lagi dekat bawah tu. Okey, yang bawah ni masih belum Nurul buang lagi kan, nak kata naikkan. Sebab baju tu, dia yang pada bahagian serong ni kita akan cantum ke badan. Kita tak akan buat baju tu macam ni. Betul tak? Betul tak? Kita akan jahit yang bahagian serong ni kita cantumkan dekat badan. Bukan kita jahit tekan sambungkan yang ini dekat sini, yang ini tak. So yang bahagian serong tu yang kita akan cantum dekat badan. Bila kita dah letak macam ni, kan macam ni, baru kita akan ukur dia punya labur. Kita punya labur macam ni 40, so kena sini pun kena ambil 40. Baru kita akan potong. Kalau Nurul bukan customer yang cerewet, Nurul yang cerewet buat baju. Okey, bila dah macam ni, dia akan jadi macam ni. Ni 40, kita bawa ke sini pun 40. Okey, baru kita akan potongkan dia. Baru kita potongkan dia, baru dia nampak cantik. Sebab nanti ini yang, so kita bila macam ni kita kena tanda lah. Ni bahagian lurus. Ini bahagian yang kita akan pasang kekek dia lah nanti. Kita kena tanda. Ini bahagian yang kita akan pasang kekek. So nampak tak? Kalau tadi masa dekat pola, kan masa dekat pola Nurul terus naikkan, dia lain lah jadi dia. Bawah segi 4 ketiak. Yang kekek tu selalu kita ambil dalam 4 inci dengan basi, so 3 inci. Dia sebenarnya kita kena ukur bahagian yang tu sepertiga leher bagi 6 kan kita ukur tu, tapi selalu Nurul ambil 4 inci je. 4 inci ataupun 2-3 suku. Kita potonglah 4 inci dia keliling dengan basi. So dalam 3 inci lah. Yang itu tak payah kita buat pola kan. So yang ini kita dah siap macam ni. So bila nanti baju tu siap, dia akan macam ni lah. Dia tak akan congek lah baju tu. Tak akan terjongkit. Okey, sekarang kita akan potong pada kain. Kita akan potong kain. Baju kurung ni senang. Kalau badan tak ada macam-macam. Tapi customer yang datang pada kita tu kan, kita bukan boleh pilih. Kita orang gemuk tak nak buat, orang kurus je kita buat, kita tak boleh. So kita nak macam baju orang-orang buat baju yang badan berisi tu pun tetap cantik bila dia pakai. Ada bentuk, ada cutting. Okey, sekarang kita akan potong. Kita tak campur lah, kita potong bahagian belakang je, depan. Kita potong satu-satu. So sekarang ni kita akan potong bahagian belakang dulu. Kita potong bahu. Penuh sangat ni. Boleh ambil ilmu. Ya Aina. Tak apa, boleh. Lepas ni tapi kena buat. Kalau setakat tengok je, pandang, tak buat, tak jadi. Lepas tengok, kena buat. Tak ada ketan minyak ni, ambil surat khabar. Surat khabar lama.
Okey, Nurul rajin beli kain kalau ada promotion. Nasib baik ni kain ni dah lama tapi tak buat. Alhamdulillah. So sekarang ni boleh kita buat. Okay, kalau macam biasa kita just lipat dua, lepas tu lipat dua lagi, potong kan. Boleh. Bukan serongkan sikit pada bawah baju tu ya cikgu, serongkan pada pesaknya. Ya, saya dah serongkan dah. Okay, saya dah serongkan. Tadi dekat bawah tu masa pola tu kita tak serongkan. Lepas kita cantum macam ni, Nurul dah serongkan dah ni. Dah serong dah. Dah tak sama dah dia. Dah tak sama dah. Dia dah naik dah. Nurul dah potong. Tadi masa macam ni memang Nurul tak potong. Sebab Nurul akan letak balikkan pola macam ni, Nurul akan potong. Ya, dia kena naikkan sikit. Tak nak bagi tu jongkit. So pastikan cantik ikut badan. Tapi kalau perut berisi kat depan rasanya kurang sesuai. Betul Nurainun. So kalau yang perut berisi tu tak payah potong, tak payah nak keluarkan dia pun tu. Ni ada satu lagi pola. So kalau perut yang berisi, kita tak payah nak buat macam tu. Tak payah, kita buat macam ni je, 4 segi. Yang ni 4 segi, buat macam biasa je. Yang ni tak payah buang. Yang ni tak payah. So kalau yang baju 4 segi, ikut je yang macam yang tadi tu. Ini yang tadi Nurul buat sebab pinggang dia sangat kecil. Pinggang dia 34, punggung dia 48. Memang jauh. Kalau dia yang badan dia berisi, tak payah buang. Dia ikut yang biasa je. Ini yang special case yang Nurul tunjuk. So kalau yang badan, yang perut dia berisi tu, potong macam biasa je. Dia yang pesak ni, luruskan je. Okey, nanti boleh klik dekat link WhatsApp Nurul yang dah bagi tu, yang tepi ya. Nak baju apa nanti kita boleh bincang. Okey, Nurul tak ada buat pola ready made tapi custom made. Customer bagi ukuran, Nurul akan tolong buatkan. Okay, so sekarang ni biasakan sebelum kita nak menggunting kain tu kita kena samakan dia punya ni. Ni macam ni 9.5. Kena sama sebab tak takut kira kain dia lari kan. Okay, macam ni dalam 9.5. Bawah tu naikkan berapa inci, kita letak tali tape dekat bahu tu. Letak tali tape dekat bahu, bawa ke sini. Dia macam tu. Bawa tali tape macam ni, bagi sama. Macam tu cara ukur dia. Bagi nampak baju tu cantik je dekat bawah. Okay, ini jangan salah faham. Nanti Nurul nak merubah keadaan pola baju kurung tu bukan. Ini nak bagi baju tu nampak cantik. Yang pola basic dia tetap dia dekat atas tu dia yang tepi tu straight macam tu kan. Itu memang, cuma yang ini kita buat dia nak nampak lagi cantik. Yang pola basic dia tetap dia macam biasa. Ni nak nampak cantik sikit bila dipakai. Bukan Nurul nak merubah keadaan baju tu tak. Ini nak buat baju cantik. Okey, dekat sini
Kita kena ambil dalam setengah inci. Okey, yang ni setengah inci. Sebab baju kurung tu kita tak ambil dia punya basi banyak sangat, dia setengah inci. Kita tukang jahit ni memang kena bagi orang pakai baju nampak cantik. Macam tu. Nak bagi kita tu beza sikit daripada orang lain. Okey, dekat bawah. Dekat bawah Nurul selalu ambil baki dia 1,5. Betul, kena sukar dulu, kena ukur dia punya ni. Ukur dia punya ni. Lepas tu nanti bila dah siap tu dengan belahan tu sekali, kita buat. Selalu kepala kanak-kanak tu dalam 22 inci. Okey, dekat bawah tu kalau kita nak cantumkan pesak yang serong kena pada badan. Betul. Dia kena pada badan, yang serong kena pada badan. Okey. So yang ni kita tandalah, ini bahagian belakang. Okey, kita kena lipat dua, jangan tak lipat. Okey, ini belakang. Nora, nak dapat bila setiap apa yang kita cakap kan, dia mesti ada sebab. Dia macam mana, walaupun dia nampak sama-sama lurus, sama-sama apa, tapi hasil dia tu tak sama. Nanti cuba dulu, dia cantumkan yang lurus dekat badan, kemudian yang sebelah lagi cantumkan yang serong dekat badan. Tengok apa jadi. Dia kena buat macam tu. Hasil dia memang tak akan sama. Cantik dia tu lain. Okey, sekarang kita nak potong yang belah depan. Kita akan buang lah benda ni. Kalau badannya lurus pun sama ya serong. Ya betul. Dia kena memang yang belah sana tu yang kena cantum. Nampak tak? Dia memang tadi kita potong dia sama kan, tapi bila kita dah buang dia sikit, dia lain, dia punya hasil dia nampak lain. Dia lain sikit. Betul tu, walaupun baju tu kita potong macam, kita terus buat macam tu kan, still yang serong ni kita kena cantum dekat badan. Dia tak boleh. Kalau Nurul dia tukar kan, walaupun dia macam atas tu 2, bawah tu 3,5 ataupun bawah tu 4, memang akan tahu. Memang kita akan tahu, nampak dekat baju tu dia akan nampak. Okay, so yang dekat sini kita kena tanda lah sikit.
seboleh-bolehnya kalau nak ambil kain, ira dia kena menegak. Ira dia kena menegak. Jangan menegak. Kemudian ada yang melintang. Walaupun dia kain kosong, dia akan nampak tau. Dia punya jatuh dia tu tak sama. Jangan nanti dekat badan kain menegak, lepas tu dekat pesak dah melintang. Tu kena hati-hati. Banyak yang kita tengok. Banyak sangat. Kalau nak buat melintang, baik melintang semua. Jadi sekata. Jangan dekat badan menegak, kemudian dekat pesak dah melintang. Kalau badan menegak semua, tangan melintang tak apa. Nurul kalau potong kain, ikut ira kain dia menegak. Betul. Memang kena menegak. Seboleh-bolehnya memang kena menegak. Tapi kalau macam tak cukup kan, ada kain yang macam yang kain batik tu, kain yang batik yang Kelantan dah dicorak tu, kalau memang tak cukup, usahakan dekat badan pesak menegak. Tangan dia memanjang tangan dia melintang tak apa. Tapi kena badan dengan pesak kena menegak. Tangan dia jangan dekat badan depan menegak, lepas tu dekat pesak dia melintang, itu tak boleh. Lewat masuk cikgu hujan lebat. Tak apa, share dulu nanti boleh tengok balik. Share dulu nanti boleh tengok balik. Batik viral. Okey. Ni sekarang nampak tak bila Nurul potong, ni yang bahagian depan dia kan. Ni bahagian hadapan dia. Padahal tadi kita masukkan sikit je suku inci, memang tak nampak apa. Kalau kita tak macam tak teliti tengok, kita tak nampak perbezaan, sama je, lurus je. Tapi sebenarnya dah banyak dah kita buang dekat sini tadi. So hasil dia akan nampak bila customer tu pakai baju. Nampak tak bila kita buat macam ni? Okey, ni yang bahu ni, dia akan masuk sikit dekat sini. Okey, ni dekat dada ni kita tak usik. Dia akan masuk sikit dekat pada ni. Nak tanya mana lebih jimat, potong kain melintang atau menegak? Kalau Nurul selalu potong 4 meter kain, badan besar memang alhamdulillah selalu cukup. Sebab kalau pada kain tu tak cukup, kita akan potong baju dulu, settlekan baju dulu. Kalau tak cukup kain tu dekat belakang tu atau bahagian atas tu kita boleh sambung. Nurul sampai sekarang ni memang jarang sangat potong baju tu melintang. Memang tak. Walaupun baju kurung. Kain bidang berapa? Ini bidang besar, bidang 60. Nurul memang selalu akan potong kain menegak. Untuk kain pun sama. Nurul tak akan ambil yang melintang tak. Tetap akan menegak juga. Okay, ni kita buat di tangan. Okey, lain hari nanti Nurul akan tunjuk kita potong bidang kain untuk baju kurung yang 4 meter, kemudian kain berkaki yang macam mana. Okey, yang menegak dia macam ni. Okey, kita ada nampak dia punya tepi kain ni kan? Tepi kain, ni menegak. Ke sini dia menegak. Dia macam ni menegak. Kalau macam ni dia melintang. Kalau macam ni dia melintang. Okey, kita nampak tepi kain ni. Tepi kain ni kita kena ikut dia.
Kita kena lipat dia macam ni. Ni nama dia menegak. Kalau kita potong macam ni, dia tepi kain kita buat macam ni, ni melintang. Okey, ini kalau kain dia ada tepi. Kalau tak ada tepi macam mana? Kita buat macam ni. Okey, kita pegang kain tu, kita tarik macam ni. Dia punya ira dia ketat, dia keras. Tarik macam ni dia okey. Tapi macam ni kalau kita tarik, dia macam tak berbunyi. Dia tak berbunyi. Dia tak berbunyi. Kadang-kadang kain tu dah kita boleh, kalau kain kosong dia memang nampak. Ni kalau kita buat macam ni, dia bila kita tarik, dia keras. Dia keras. Kalau macam ni, dia macam ada, dia macam lain sikit. Bila kita tarik, dia lain sikit. Okey, so sekarang kita akan potong tangan dia. Okey, yang tangan ni memang kena hati-hati sebab kita tak nak tangan tu, kita tak nak nanti bila ni kan tergeliat-geliat. Perasan tak kadang-kadang kalau kita tak lurus benda ni, ini tak apalah, biarlah lama sikit, tak ada jenis main potong je nak cakap. Kena cakap juga sebab kita bila dapat tangan tu kena betul-betul dia selari macam ni. Okey, kenapa? Kalau tak, kalau kita terserong potong, bila kita nak gosok kena apa, dia tak akan, ni berpintal-pintal. Dekat bawah ni berpintal-pintal. Kalau kain berkaki kena potong melintang ke? Ya, yang itu kalau kita nak kaki dia dekat bawah, kena ikut kaki lah melintang. Kemudian ada juga dia nak letak kaki tu dekat tengah. Kita kena tengok juga. Tengok design macam mana nak. Ada jenis juga kan, kadang-kadang kita sesekali tu kita buat kaki dia ni letak dekat tengah. So dia nak kosong. Ada juga jenis yang buat kaki tu letak dekat atas. Dia ikut kita macam mana. Kena tengok. Ada yang nak letak kaki tu dekat sebelah badan kan, sebelah je dia nak letak. Tengok design macam mana kita nak buat. Kalau kaki tu dekat bawah, kena potong melintang. Okey, sekarang kita potong tangan. Tangan ni kena ira dia, kena betul-betul sama. Kalau tak, dia tangan tu akan berpintal-pintal nanti. Okey, katakan yang ni berapa? 10.5. Ni kena ambil dari tepi kain tau. 10.5, bukan dari bekas potongan kita. Kalau badan belakang kena gunting sama dengan depan. Jangan. Yang belakang tu kena gunting dia straight je. Kalau tak nanti dia dekat sini dia tertarik. Kalau yang badan, kalau yang nak potong, yang dekat tengah sini boleh buang. Tapi yang dekat sini, dekat bahu ni, jangan buang dekat situ. Nanti bila dia buat macam ni, dia tertarik baju dia, tak sedap. Dekat sini dia tertarik. Ini yang kita buat ni untuk depan saja. Kalau yang dekat pinggang boleh ambil depan belakang. Kalau yang dekat pinggang kita boleh keruk dia depan belakang. Tapi kalau yang dekat bahu tu, tu jangan. Boleh kan Nurul tadi dah tunjuk yang mula-mula tu Juneda, yang pola biasa tu, dia sama je.
Okey, siapa yang nak tengok Nurul potong baju kurung pola biasa, kita akan live dalam pukul 3 petang nanti. Okey, sebab besok Nurul cuti. Nurul besok tak buat live. Okey, petang ni pukul 3 Nurul akan potong baju kain bidang 45. Pola yang macam biasalah, yang tak ada kena buat macam ni. So kita tandakan atas dia. Okey, ujung tangan pun kita kena keluarkan sikit. Kita nak bagi masa kita jahit nanti senang kita nak assemble. InsyaAllah 3 petang. InsyaAllah 3.30 macam tu lah. Kadang kita cakap 3 nak pasang ni dah jadi setengah jam juga kan. Okey, yang ini pun sama sebelah lagi. Kena biasakan ukur. Ada basi. Nurul tak cakap tadi ya? Ada. Semua ada basi dia. Tak ada basi kecil lah dia nanti. Ada ni. Semua ada basi dia. Basi tangan setengah. Semua baju kurung ni semua setengah inci. Ujung tangan Nurul selalu ambil dalam 1,5 atau 1 inci lah. Semua baju kurung ni semua dia keliling dia setengah inci. Yang ni pun kita letak je, yang ni pun tak apa, boleh. Okeylah macam ni. Minta maaf, Nurul akan buat live dalam pukul 5 petang. Sebab dalam pukul 3 Nurul takut kalut, Nurul dah janji dengan orang nak kena siapkan baju. Sebab malam ni anak Nurul nak kena hantar baju tu. Sekarang delivery je, COD, anak pergi tolong hantarkan. Jadi dalam pukul 5, kalau kita ambil dalam pukul 4 pun nanti kita akan azan kan. Jadi akan tak boleh straight. So dalam pukul 5. Okey, dalam 5 petang nanti Nurul pun dah takut nanti kerja ni ada 3 baju ni Nurul nak kena siapkan, nak finishing lah. Kadang-kadang benda ni dia macam sikit-sikit tapi bila ni akan makan masa juga, takut tak kejar nanti. So dalam pukul 5 petang, Nurul akan potong baju kurung yang biasa punya. Lengan kena gunting menyerong berapa inci.
Kita ikut pola tadi Nora. Nora boleh tengok balik yang Nora dah buat tadi. Dekat sini ada serong, dekat bawah ada serong. Okey, kita tengok balik, share balik pola yang share balik live ni. Share balik live ni, nanti tengok. Bawah tu Nora ambil setengah inci, atas tu 3/4. Okey, dalam pukul 5 ya, pukul 5. 5 petang insya-Allah. Okey, sekarang kita nak gunting pesa. Pesa ni kita boleh gunting terus 4 keping. Okey, sebab ini kain banyak, so Nurul akan buat macam ni. Kalau untuk pesak biasa. Aida Jamal, Nora dekat Meru tapi tak ada jual barang jahit, tak ada. Tak ada jual. Apa dia? Tahan dah. Ambil air tu lah, ambil air koi. Ambil sikit, jangan banyak. So sebab dia punya ni agak lain sikit, jadi kita kena potong sambung balik lah. Kalau tak kita boleh tekap terus macam ni kan. Kita tak payah nak ni. So dia lain sikit. Lain sikit. Okay, yang bawah ni sama tadi 1,5. Pun setengah inci. Sama, semua setengah inci. 4 meter pun dah boleh dah, 4 meter. So ni kena tanda kan, yang ni dah kita tanda tadi. Ini yang akan kita cantumkan pada kekek nanti. Nak cantumkan yang 4 segi tu. Yang ni kita memang kena tanda, tak nak nanti terbalik.
Yang ini nanti kita akan cantumkan pada badan. Tepinkanlah dia. Kemudian kita akan ambil dia punya paket. Paket ni selalu kita ambil dalam 4 inci je. 4 inci tu dah siap dengan basi lah. 4 inci ataupun 3 suku. Ni kalau tak ambil besar sangat tu 3 suku lah sebab nanti nak siap dia. Kita nak tengok apa rupa dia, mana depan mana belakang. Yang ni belakang, yang ni depan. Kita cantum. Kita tak buang dulu dia punya leher lah sebab belum nak jahit lagi. So yang ni depan. So yang ni, yang kita tanda ni nanti dia akan ke sana lah. Kita akan pasang kekek dia. So yang belah ni akan jadi pada badan. Yang pasang kekek ni pada yang lurus tadi. Ini yang menyerong dia. Kita akan jahit lah dia punya ikut. Kita sambung nanti kan, kita sambung sini, kita sambung. Ini sebab ada basi-basi dia. Mana yang lebih-lebih tu nanti bawah tu kita boleh buang. Okay, sekarang kita nak tengok dia punya. Okay, ini sampai ke sini, dia lebih dalam setengah inci. Sampai ke sini lebih kurang lah dalam. Ini dapur basi ni saya dah tindihkan. Okey, dalam 19 lah lebih kurang ataupun 18.5. 18.5. Jadi dia 30. Ini tapi belum cantik lagi kan, yang belakang dia besar.
So dia adalah 19,5. 19,5 39. 39. Dia punya pinggang tadi 34. Okey, dia punya pinggang tadi 34, kita dapat hasil dia 39. Jadi memang dia memang baju kurung, tapi dia akan ada nampak bentuk lah. Kalau kita tak nak bentuk, so yang dekat sini tak payah buang. Dekat sini tak payah buang. Okey. Macam itulah kejadian dia. Okey Jasmine, tak apa, boleh share dulu, nanti tengok balik. Ini nanti petang nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pukul 5 petang. Kita akan buat yang normal punya baju kurung lah, tak ada kita nak buat ikut body macam ni. Okey. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi petang ni. Mana yang